bangkit semua, ayo Hayun dan Bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Bara, ayo juang selamanya. Semua ayo Hayun dan Bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Bara, ayo juang selamanya. UniKL, kita datang. UniKL, kita terbilang. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow, UniKL, UniKL, wow, UniKL. Satu amanat kita junjung sama, tak kira di darat, laut dan udara. Cium tangan mama papa, tanda janji, kata pasti di kota, buktikan pada mereka. Bawa akal, jadi bekal, pikul padi, untuk berisi selamat jiwa. Di kandung kental, menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow, UniKL, UniKL, wow, UniKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap cekal, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow, UniKL, wow, UniKL, wow, UniKL, wow. UniKL, kita datang. UniKL, kita terbilang. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow, UniKL,
tak pasti di kota, buktikan pada mereka. Bawa akal, jadi bekal, ikut padi untuk berisi selama jiwa. Dikandung kental, menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow, kita datang, Wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang. menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar si frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap kental, jangan nolai, setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, Wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang. menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, wow, UBKL, wow, UBKL, wow. Okey, saya sekarang Ayush. Okey, jadi Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, kepada yang menghadiri sesi kita pada petang ini, iaitu siri jatuh cinta dengan automotive engineering. Okey. So saya nak ucapkan terima kasih pada anda semua yang sudi meluangkan masa untuk sesi kita lah pada petang ini. Alright, so jadi sebelum kita mulakan, so saya juga nak inform kepada yang ada di dalam Google Meet ini, yang kita juga sebenarnya bersiaran secara live di Facebook UniKL MF5 Official. Okay, so jadi anda juga boleh share dan boleh ajak kawan-kawan yang lain jugalah untuk join sesi kita pada petang ini. Okay. So sesi kita pada petang ini adalah bertajuk siri jatuh cinta 1, iaitu berkenaan automotive engineering. Okay. So di dalam sesi ini juga kita disertai oleh ramai panel kita hari ini sebenarnya. Sebab so for sure tajuk hari ini yang kita nak kongsikan dengan adik-adik semua, so supaya adik-adik semua jatuh cinta dengan automotive engineering. Okay, so selamat datang bagi yang baru join, okay, untuk sesi kita pada petang ini. Alright, so sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Rasanya kalau sesiapa yang memang ikuti Facebook live kita, so memang setiap hari Jumaat pukul 3 petang memang akan nampak lah muka saya ni kan. Okay. So nama saya Puan Farah. So saya selalu suruh sudah panggil saya Kak Farah je. Okay, so lebih mesra lah. Okay, so saya daripada bahagian unit pengambilan pelajar UniKL Malaysia France Institute. Okay. Alright, so biasanya kalau adik-adik nak masuk ke UniKL, so adik-adik memang akan nampak muka ni dululah. Okay, dan juga muka tim-tim saya lah yang handle bahagian pengambilan pelajar. Okay, alright, so sebelum terlewat, saya nak ucapkan juga tahniah kepada adik-adik lepasan SPM tahun 2020 atau kita panggil SPM Pro Max atas keputusan yang diperolehi. Okay, so walau macam mana pun keputusan adik-adik yang adik-adik dapat, so jangan give up. Okay, jangan rasa ini adalah pengakhiran, manakala dia macam SPM ni sebenarnya adalah permulaan lah untuk adik-adik. That's why hari ni kita nak share dengan adik-adik salah satu orang kata program yang ditawarkan di UniKL Malaysia France Institute, iaitu Automotive Engineering. Okay, alright, so tanpa membuang masa, rasanya kita dah boleh mulakanlah sesi kita pada petang ini. Panel-panel semua dah ready ke? InsyaAllah ready. InsyaAllah. Okay, alright, so
sebelum kita mula, of course lah adik-adik semua pun mesti nak kenal kan dengan panel-panel kita pada hari ni. So saya dah perkenalkan diri saya. Okay, so saya nak panel-panel kita juga kenalkan dirilah kepada adik-adik yang join sesi kita pada petang ini di Google Meet ataupun di Facebook UniKL MFI Official, supaya diorang pun nak kenal jugalah kan. Nanti masuk ke UniKL MFI, for sure mereka akan jumpa jugalah dengan panel-panel kita. Okay, so mungkin saya start dulu dengan panel kita iaitu pensyarah di UniKL MFI iaitu Encik Muhammad Edilan. Mungkin boleh perkenalkan dirilah sedikit. Silakan Encik Edilan. Okey, terima kasih Puan Farah. Okey, saya perkenalkan dulu diri saya lah selaku tenaga pengajar di UniKL MFI. Okey, selamat datang pada semua yang join untuk kita punya sesi siri Jatuh Cinta 1, siri sembang untuk Automotive Engineering Technology section lah. So yang ini adalah di bawah UniKL MFI yang mana section Automotive Engineering Technology akan membuatkan satu kita panggil sembang santai lah untuk para pelajar di luar sana ataupun ibu bapa di luar sana untuk tahu sedikit tentang program kita di UniKL MFI. Okay, so nama saya Muhammad Edilan bin Mustafa. Okay, telah join UniKL MFI sejak Julai 2001. Okay, dan sehingga kini lah, sehingga kini. Okay, dan buat masa ini kita kita punya program telah ditambah untuk ditambah baik sehingga ke peringkat PhD Maksud ada kesinambungan lah, kalau kata daripada diploma kita ada kesinambungan untuk degree dan juga master dan sehingga ke peringkat PhD lah. Itu saja buat masa ni. Nanti kita sembang lagi untuk beri pada yang lain dulu. Okay. Alright, so terima kasih pada Cik Dilan. So panel kita yang seterusnya, okay, Miss Hani boleh memperkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang hadir pada siri hari ini. Siri yang Jatuh Cinta edisi pertama ni lah. Okay, untuk section Automotive Engineering. Terima kasih saya ucapkan. Sama seperti sahabat saya tadi, saya antara tenaga pengajar di Automotive Section. Nama saya Nurhani binti Muhammad Jaafar dan saya adalah salah seorang bekas pelajar daripada Automotive Section di UniKL MFI. So saya telah mula mengajar di sana pada tahun 2013 setelah habis belajar di MFI sehinggalah hari ini. Okay. So apa-apa kita akan sambung selepas ni lah. Okay, alright. So terima kasih kepada Miss Nurhani. So Miss Nurhani juga adalah alumni daripada UniKL MFI. Okay, so seterusnya so kita dijemput juga alumni kita sebenarnya ni pada hari ini untuk kongsikan dengan adik-adik semua. Okay, so sila perkenalkan diri Encik Muhammad Firdaus, silakan. Encik unmute. Okay. Sorry. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Nama saya Firdaus bin Mansur. Saya salah seorang graduan daripada UniKL MFI pada tahun 2012. Saya buat diploma dengan degree saya dekat MFI dan juga saya continue saya punya master dekat MFI lah. Okay. Nanti saya ingat saya akan share lebih banyak lah. Introduction saya ingat situ saja. Nanti saya kerja dekat College Despark, salah satu college otomotif private. Dah 8 tahun dah saya kerja sini. Okay, lama Okay, tak apa. Kita yang lain kita simpan dulu. Okay. So at least kita dah kenal lah dengan alumni kita iaitu Cik Muhammad Firdaus. Dan seterusnya kita ada invite juga pelajar kita sendiri yang tengah belajar
untuk program Automotive Engineering iaitu Muhammad Syabirin. Boleh perkenalkan diri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, saya Muhammad Syabirin bin Aidi. Saya di UniKL MFI, Bachelor of Automotive Engineering Technology. Okay, sebelum ni saya buat diploma dekat ni, KKTM Masjid Tanah. Dan saya sekarang semester 2, baru semester 2. Semester 2 untuk program degree kan? Program degree. Okay. Alright, so terima kasih kepada Muhammad Syabirin. Okay, so kita dah kenal dah dengan barisan panel kita pada hari ini. Okay, so jadi hari ini kita akan orang kata nak buat adik-adik jatuh cinta dengan program Automotive Engineering ni. Apa itu automotive kan? So of course automotive ni kita dah memang orang kata dah tak asing lagi lah. Okay, dekat telinga kita ni. Sebab bila kita faham automotive ni, kita akan nampak kereta, kan? So, of course, kita macam mana nak jatuh cinta dengan automotive ni, of course lah kita kena tahu dengan lebih mendalam lagi. That's why hari ni kita bawa para panel yang hebat-hebat untuk share dengan adik-adik semua. Okay, alright, so untuk soalan yang pertama lah, saya nak tanya dengan Miss Hani kita. Okay, satu-satunya panel perempuan kita lah pada hari ni. Selain saya lah, saya moderator, okay. Alright, so mungkin Miss Hani boleh ceritakan secara ringkas lah okay, mengenai program Automotive Engineering dekat UniKL MFI ni. Sebab seperti yang Cik Dilan dah bagi tahu, kita ada tawarkan program diploma dan juga program ijazah. Tapi of course untuk lepasan SPM, mereka akan masuklah ke program diploma Automotive Engineering kita ni. So apa yang diorang akan belajar sebenarnya masa diploma 3 tahun ni kan? Mungkin Miss Hari boleh share lah dengan pendengar kita pada petang ini. Silakan. Okey, terima kasih Puan Farah. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya macam-macam yang kita boleh belajar dekat automotive engineering ni. Okay. So untuk automotive engineering ni dia adalah salah satu program diploma yang dah bermula daripada Julai 2009 lagi. Okay. So kita ada offer untuk students biasanya diploma of engineering technology in automotive dan juga automotive maintenance dan juga engineering teknologi untuk bachelor lah. Dan sama jugalah masih dalam automotive maintenance technology. Okay. So secara dasarnya apa yang kita belajar dekat program automotive ni, okay, untuk student-student yang baru masuk nanti macam lepasan SPM especially dalam diploma program, okay, kita akan lebih kepada introduction of basic engineering of automotive dan implementation of engineering technology itself. Okay, maksudnya kita akan ajar student basic engineering and then macam mana basic maintenance of engineering untuk repairing, servicing, okay, and then kita ada basic mechanical lain lah macam untuk daripada segi macam basic bahasa, okay, ataupun calculation dalam mathematics, okay, and then ada banyak lah. So untuk engineering juga automotive kita akan divide dalam beberapa section lah, okay, akan ada belajar bahagian engine, okay, bahagian wiring, electrical, electronics, okay, and then kita ada juga yang lebih advance, contoh dia macam teknologi yang sekarang kita ada, kita akan introduce juga pada students, okay, and then ada a few lagi lah introduction yang kita akan bagi pada students-students yang berminat dalam course ni, okay. So tak ada masalah sekiranya students tak ada background dalam automotive ataupun yang kata sebelum ni belajar science tooling ke ataupun ambil yang bukan dalam bidang teknikal, tidak ada masalah, okay, sebab kita memang ajar students dan kita akan terangkan kepada students daripada basic sehinggalah sampai kita minta student untuk buat praktikal. Maksudnya kita ada apply praktikal sekali untuk student lebih memahami apa yang mereka pelajari itu. Okay, betul. Maksudnya walaupun di kalangan pelajar kita tu buka aliran teknikal pun tak ada masalah kan sebenarnya nak join. Tak ada masalah.
Yes, betul. Sebab mungkin ada setengah di kalangan adik-adik kan lepas SPM. So mungkin ingat, oh ini student teknikal je boleh masuk kan program ni. Student sains tulen je. Okay, sebenarnya tak. Macam saya sendiri Farah, saya adalah bekas pelajar sains tulen lah. Okay, masa SPM dulu. So saya sambung pada diploma otomotif lah di UniKL MFI selama 2 tahun kan. Sebelum tu saya ambil sijil automotive diesel di Politeknik Port Dickson selama 2 tahun, and then saya sambung belajar di UniKL MFI bahagian diploma lah 2 tahun, dan seterusnya saya sambung. Jadi kat situ mungkin daripada persepsi saya daripada awal masa saya masuk untuk automotive engineering, saya rasa agak sukar, tapi atas apa ilmu yang diberikan tu, maksudnya pengetahuan yang diberikan, dia bukanlah sesukar yang kita sangkakan. Okay? Dia sama je macam mana kita mula-mula masuk sains tulen, kita rasa susah, tapi bila kita belajar kita akan faham, insyaAllah. Okay, so macam mana Miss Hani sendiri kan sebagai seorang gadis, seorang perempuan boleh minat, boleh jatuh cinta dengan automotif ni sendiri? Sebab yang kita tahu kan, yelah biasalah kan kita yang perempuan-perempuan kan, automotif, macam mana aku nak buka tayar ni kan, macam mana aku nak buat enjin ni. Macam Miss Hani sendiri sebagai perempuan kan, macam mana boleh jatuh cinta tu dengan automotif tu? Mungkin boleh share lah dengan adik-adik kita kan? Okay. Oh, ni tough ni soalan ni. Pengalaman sendiri kan. Okay, pada permulaan untuk saya decide untuk ambil course ni adalah disebabkan minat saya, di samping daripada mungkin pengaruh daripada ayah saya lah. Sebab sebelum ni ayah saya ada workshop, and then dia ada buat repairing juga. Okay, and then saya rasa bila saya decide untuk ambil sijil dalam automotive diesel, saya rasa dia adalah salah satu cabang yang bagus untuk especially untuk perempuan lah, untuk dia kembangkan dia punya knowledge dalam bidang ini. Sebab kalau sebelum ni apa yang saya based on my saya punya observation lah, okay, memang jumlah ataupun perempuan yang ada dalam bidang ni adalah memang limited. Alright. So bila saya ambil diploma dalam automotive engineering, saya tak nafikan memang agak kompetitif lah, sebab bukan kebanyakannya, masa tu saya seorang je student perempuan dan hampir semua lelaki. Dan memang saya kena compete dengan diorang untuk kelas ataupun praktikal lah. Dan kita sedia maklum memang benda-benda praktikal ni lelaki lebih mahir lah compare to perempuan. Tapi pada saya benda tu bukanlah satu halangan besar lah. Okay, as long kita ada minat, kita ada inisiatif untuk belajar, dan benda tu bukan masalah. Macam saya sendiri pun macam saya try apply ilmu yang saya dapat ni, seperti macam bekerja di workshop-workshop service center yang ada lah, seperti Hyundai ataupun Volvo bila saya habis belajar. So sekarang keadaan semakin maju dan kita sedia maklum, okay, untuk pembelajaran dia akan lebih memudahkan kita dalam kita nak apply kita punya ni. Jadi saya advice lah untuk pelajar-pelajar wanita perempuan yang ada, okay, untuk mencuba. Sebenarnya walaupun dia automotif yang didominasi oleh lelaki, dia adalah salah satu cabang yang bagus untuk pelajar-pelajar sekian mencuba subjek ni ataupun untuk automotive engineering course ni. Yes, betul. Sebenarnya perempuan tiada halangan ya untuk join program automotif kita. So, jangan risau, jangan takut. InsyaAllah anda juga boleh berjaya juga macam Miss Hani kita. Okay? Alright, so okay Miss Hani, macam kita go for kepada macam misalnya dia cakap tadi kan, so di UniKL MFI sendiri untuk program ni kita lebih kepada practical, hands on. Jadi para pelajar walaupun bukan lepasan teknikal ataupun sains, tak ada masalah juga untuk join kan. Jadi macam mana dari segi orang kata percentage lah antara
practical dengan theoretical. Of course theoretical pun para pelajar kena belajar juga kan. So mungkin Miss Hani boleh share jugalah dari segi percentage practical dengan theoretical tu. Mungkin para pelajar kita pun, adik-adik kita pun nak tahu jugalah. Miss Hani. Okay. Okay, mungkin Miss Hani kita ada masalah sikit. Cik Edilan boleh bantu ke? Okay. So untuk soalan tadi sekejap Stop. Boleh ulang soalan yang tu? Dari segi orang kata percentage lah di antara practical dan juga theoretical. Ni pun selalulah soalan yang parents tanya jugalah sebab mereka nak tahu kan. Okay, sebab kita ada elemen okay, boleh dengar sebab kejap tadi dia lost connection. Okay, boleh. Teruskan. Okay, so kita ada jadi dari Cik Edilan putus-putus lima. Okay, Cik Edilan okey ke? Boleh dengar? Putus-putus. Okay, siap lost connection. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Saya akan teruskan dulu. Okay, Miss Hani dah kembali ke? Ya, minta maaf. Saya tak pasti line internet saya ni. Okay, biasalah Miss Hani kan. Sebab ramai work from home kan. So jadi internet. Okay, tak apa. Kita sambunglah pada soalan tadi. Maksudnya dari segi percentage pembelajaran di unit KMFI ni, berapa persen theoretical, berapa persen practical lah. Sebab kita kan diploma engineering teknologi. So jadi ini pun salah satu soalan yang parents selalu tanya jugalah kan. Mungkin Miss Hani boleh share jugalah dengan adik-adik kita. Okay, seperti yang saya maklumkan sebelum tadi, kita akan ada theoretical dan practical. Okay, so percentage dia lebih kurang 60% untuk practical class dan 40% adalah untuk theoretical class. Okay, so biasanya bila waktu sesi pembelajaran antara pelajar dan students, biasanya kita akan bagi dalam bentuk theoretical first, and then kita akan try implement selepas kelas untuk practical lah. Alright, so maknanya ada setengah yang akan belajar secara teori and then dia akan pergi ke bengkel untuk melakukan practical pada waktu yang sama juga. Okay, dan daripada segi pembelajaran, kita juga akan buat ujian untuk student dalam bentuk praktikal juga untuk kita tengok sejauh mana kefahaman student terhadap latihan praktikal yang kita berikan. So sepanjang kelas tu student akan didedahkan lah yang teori tadi untuk kita implement pada practical tadi. Okay. Kalau macam time tu tak faham, baru kita boleh macam explain dengan jelas. Biasanya kalau kita explain dengan adanya contoh komponen yang bersesuaian, ataupun alat yang kita gunakan bersesuaian, dia lebih mudah untuk bagi student pemahaman compare tu kita theoretical saja. Yes, betul. Betul, apabila kita dah student adik-adik bila masuk, of course lah adik-adik kena belajar theoretical, tapi selepas itu lecturer kita akan terus kepada practical class supaya adik-adik faham apa pembelajaran adik
adik-adik masa untuk subjek tu. So that's why Betul. bila adik-adik habis je graduate daripada diploma untuk program automotive engineering ni, insyaAllah adik-adik dah senang dah nak kerja dekat industri tu. Nanti mungkin alumni kita pun boleh share lah kan berkenaan konten ni. Okay. Alright, so saya nak teruskan kepada student kita, okay, iaitu Muhammad Syabirin. So saya selalu panggil Birin. Okay. Nama orang kata apa, nama singkatan dia lah. Okay. Alright, Birin. Mungkin Birin juga boleh share, okay, dengan adik-adik ataupun mungkin ada ibu bapa jugalah yang join dalam ni. Okay, so macam mana Birin boleh jatuh cinta dengan program automotif ni masa lepas SPM tu kan? So macam mungkin Birin juga boleh share lah daripada lepas SPM tu apa laluan Birin sehingga sekarang lah. Sehingga sekarang. Okay, boleh teruskan Birin? Okay, boleh Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, sebenarnya saya dulu dapat dalam otomotif ni ketika nak sambung college vocational time tu. Tapi mak ayah saya tak bagi. Dia cakap fokus kepada SPM, fokus SPM. So saya pun ikut je lah. Sebab saya jatuh cinta otomotif ni sejak dari tingkatan 3 lagi. Saya minat kan. Lepas tu saya dapat tawaran vocational. Lepas tu kena tolak. Habis SPM saya masuk Giat Mara. Lepas daripada Giat Mara saya masuk IKM, Sijil. Lepas tu sambung diploma dekat KKTM Masjid Tanah. Lepas tu baru saya sambung dekat sini untuk degree. Okay. So memang sebab saya pun bukannya berasal daripada budak aliran sains. Saya ni budak sastra. Dia bukan sains lah. Jadi saya mau minat untuk kemahiran otomotif sebab bagi saya otomotif ni dia banyak kelebihan dari segi untuk pekerjaan, untuk amalan seharian untuk kita tolong orang pun boleh. Macam tu. Saya punya pendapat lah. Okay, alright. Betul. Macam Birin, sebenarnya daripada tingkatan 3, Birin cakap Birin minat dah dalam bidang otomotif kan. So apa yang membuatkan Birin tu berminat daripada tingkatan 3 lagi? Atas dasar mungkin family ke? Mungkin Birin pun boleh share lah kan? Boleh. Saya minat otomotif ni sebab apabila saya tengok kereta, mula-mula saya tengok kereta. Lepas tu saya fikir macam mana kereta ni bergerak. Lepas tu saya selalu tengok macam lumba-lumba lah, biasalah ke sekolah nak tengok lumba-lumba lah, nak berlumba je dalam otak tu lah. Lepas tu saya akan kaji tengok dekat Google, rupanya ada untuk belajar macam mana nak ni enjin dia, macam mana nak upgrade, macam mana nak buat ni, buat itu. Sebab tu saya macam jadi tertarik lah. Lepas tu saya tertarik dengan ni kemahiran otomotif. Jadi adik-adik sekarang ni bolehlah try otomotif ni sebab otomotif ni dia tak kira lelaki ke perempuan. Yang perempuan lagi rare lah macam cakap kan sekarang. Rare, betul. Okay. Alright, so terima kasih Birin. Okay, so so itu adalah orang kata macam mana Muhammad Syabirin boleh jatuh cinta dengan otomotif ni sendiri. So mungkin dia pun ada kereta idaman dia juga. That's why dia minat lah dalam bidang otomotif ni. Okay. So kita nak pergi kepada alumni kita yang kita jemput ni. Okay. So Encik Muhammad Firdaus. Okay, tadi dah perkenalkan diri dah. Okay. So dah bagi tahu dah kerja dekat mana. Okay. So macam mungkin Cik Muhammad Firdaus tu boleh share jugalah kan macam mana boleh jatuh cinta dan berkecimpung dalam bidang otomotif ni daripada lepasan SPM. Macam adik-adik kita daripada tingkatan 3. So Cik Firdaus mungkin boleh share jugalah macam mana boleh jatuh cinta dengan otomotif ni. Okay, terima kasih Puan Farah. Okay, Syabirin dengan saya mungkin different generation lah. Dia cepat sikit kot, dia suka main bilik. Saya ingat lepas saya dapat lesen memandu, saya suka modified
kereta. Saya suka tahu macam mana dia bekerja and so on lah. So at the same time saya ada dua option, whether I want to go culinary or automotive engineering. Wow, culinary. Yeah. Wow, beza tu. Because exactly. The thing is, I love to cook. Okay. The same thing. So then I make a decision to pergi ke automotive engineering. Ever since I did not regret on what I choose actually. Then apa nama tu, the minat is keep on growing as I discover a lot of things dalam automotive, especially the system yang kereta tu sendiri ada is a combination of few element, macam electronics, mechanical, hydraulics and so on lah. Okay. So as we go along, this year I think not this year, I think last 3 to 4 years, automotive dia dah start changing. Dia dah start pergi kepada renewable energy. Dulu 10 years ago pun ada, but it's different types of source of energy. But at the moment we're looking at electric car, which is so a lot of things need to learn. In fact, I went to China to learn about electric car, and dia tak stop kat situ. It keep on evolve as the time goes along. So when you are in automotive industry, you have to keep on, like I said, you have to keep on evolve. You have to improve yourself. You have to continue your learn. You have to continue learning, and then it's very interesting, and is a good experience, especially for those who yang nak start masuk automotive. I can tell you 100%, you will not regret lah, definitely. Yes, betul. Sebab actually automotif ni dia berada di persekitaran kita kan. So macam yes, kita pun sendiri ada kenderaan, ada kereta, even parents adik-adik pun ada kenderaan kan. So daripada segi automotif, ya, knowledge yang diberikan tu sebenarnya memberi orang kata banyak manfaat kepada adik-adik. Di samping adik-adik belajar teknologi yang terkini mengenai automotif, so dalam masa yang sama adik-adik akan tahu daripada basic sehinggalah teknologi yang ada sekarang di dunia kita lah. So betul macam Cik Muhammad Firdaus pun ada kata, ada mention lah berkenaan electrical vehicle, EV car. So memang saya rasa most of the country memang ke arah EV car lah, menggunakan renewable energy. Okay. Alright, so kita nak tanya dekat Cik Edilan pula. Okay, Cik Edilan, tadi Cik Muhammad Firdaus ada mention pasal EV car ataupun electrical vehicle So macam di UniKL MFI, sekiranya para pelajar ataupun adik-adik kita yang masuk ni di UniKL MFI, adakah diorang akan belajar EV car ni? Maksudnya dari segi sistem kan dan sebagainya, sebab kita di UniKL ni seperti yang diceritakanlah oleh alumni kita pun, kita selaras dengan teknologi yang ada sekarang. Adakah diorang akan belajar mengenai EV car ni ataupun teknologi terkini lain untuk automotif? Mungkin Cik Adilan pun boleh share. Okay, terima kasih Puan Farah. Okay, untuk soalan ni sebenarnya memang kalau ikutkan saya mengajar salah satu subjek lah untuk alternative fuel. Okay, dan dalam subjek tersebut pun memang kita alignkan dengan teknologi pada masa kini lah dan in future juga. Okay, jadi antara kata tadi untuk EV vehicle, memang kita ada dalam kandungan silibus kita ada EV vehicle, kita ada hybrid, kita ada fuel cell, kita ada solar, kita solar, dan juga kita ada NGV, LPG dan alternative fuel yang lain. So kesemua ini tadi kita akan belajar.
belajar dalam satu syllabus, yang mana penekanan mostly is actually kepada EV dan juga hybrid lah. Walaupun sekarang ni kalau ikut di negara lain dia dah pergi kepada fuel cell teknologi, dan ada yang di di overseas, dia dah concentrate untuk solar car. Even kalau tengok di Google pun kita dah tengok Lightyear Car 1 is actually dia orang dah implement 100% menggunakan solar pada kenderaan passenger. Jadi kita teknologi itu kita ikut dan kita akan explainkan kepada student lah. Memang kita masukkan dalam syllabus. Okay, alright. So terima kasih. Itu penerangan mengenai EV car. So jangan risau sebab pembelajaran di UniKL memang mengikut teknologi semasa. So jadi tak ada masalah sekiranya adik-adik nak bekerja di industri di luar sana nanti. Industri automotif pun sekarang ni semakin berkembang pesat lah di negara kita. Okay, so dah berbalik kepada saya nak tanya Cik Dina lagi. Ni pun selalulah orang kan selalu parents dan juga para pelajar pun dia akan tanya soalan yang orang kata famous juga. Okay, so memandangkan kita ni menawarkan program automotive engineering, so kita ada tak kolaborasi dengan industri di luar sana? So boleh Cik Dilan boleh share lah. Okay, untuk kolaborasi okay, so kita ada few companies lah yang kita collaborate. Contohnya sebelum ni kita collaborate dengan Proton. Dengan Proton yang mana kita bila Proton buat event yang mana tangan mas ataupun event untuk skill competition mostly on skill competition, so kita akan invite a few student kita untuk involve dalam skill competition tersebut lah. Yang dari situ kita create collaboration dengan Proton yang mana Proton delivered a few cars dekat kita lah untuk kita buat study dan juga sebagai persediaan untuk kita punya competition. Okay, selain pada itu kita ada dengan Saimdabi. So Saimdabi kita ada kolaborasi tentang student untuk buat practical training sebab di bawah Saimdabi kita ada a few company yang lain. Kita ada a few company di bawah Saimdabi, contohnya Jaguar, kita ada Porsche, BMW, Mini Cooper dan sebagainya. So dia ada absorb kita punya student ni untuk buat praktikal dan seterusnya absorb untuk masuk ke dia punya maksudnya peluang pekerjaan tu ada di situ. Okay. So itu di bawah Saimdabi. Selain pada itu kita ada dengan Mazda company. Mazda kita ada attend a few training untuk Mazda dan kita support juga daripada segi dia punya manpower. Nasimoto yang mana sebelum ni kita ada dengan Nasimoto mostly on Peugeot lah, Peugeot vehicle. Okay, so jadi kita pun sebenarnya untuk pengetahuan semua kita bukan hanya terhad kepada kenderaan yang lokal kenderaan contoh Proton dan Pre2 dan juga Japanese dan juga Korean. Okay, so kita ada fokus kepada French vehicle lah, contoh macam Peugeot 406, 307 dan sebagainya. So teknologi tu kita akan share dengan student. Kita akan bagi tahu student sebenarnya teknologi Peugeot ni lebih kurang sama juga dengan teknologi kereta-kereta Jerman, contoh BMW, Merc, Audi dan sebagainya. So kebanyakannya sistem-sistem yang ada lah. Contohnya sistem dia punya sistem kita panggil auto radio power window yang menggunakan multiplex system. Kalau yang tahu tentang wiring diagram, tentang macam mana communication control dia dan sebagainya. Okay, itu pun kita akan ada dalam kita punya syllabus. Okay, so kolaborasi yang lain kita ada juga dengan Palm Oil Berhad. Untuk MPOB kita ada buat research untuk penggunaan B10, B20, B30 punya research untuk penggunaan biofuel dicampurkan dengan diesel lah. Jadi dia mixing ni kita test, kita dapat grant lah dengan MPOB. Gas Global juga kita ada collaboration yang mana kita hantar student untuk buat final year project. Yang lain dengan gas SHO Auto Sinar Berhad kita buat untuk pemasangan LNG dan sebagainya. So kalau nak cerita ada few lagi lah untuk collaboration. Cuma yang main dia yang current yang kita masih
aktif kolaborasi adalah yang tadi yang saya sebutkan tadi lah. Okay. Alright, so sebenarnya banyak juga kolaborasi kita dengan industri. Okay, so maupun industri yang mengeluarkan kereta tempatan ataupun mahu kereta ekspor lah daripada luar negara kan. So jadi macam para pelajar kita lah lepasan sebenarnya alumni kita lah untuk otomotif ni dah berada merata lah di banyak industri otomotif dah di Malaysia ni sebenarnya. Okay, alright. So jadi kita nak tanya dekat alumni kita lah kan. So memandangkan alumni kita. So kita ada lagi seorang alumni sebenarnya. Okay, yang berada di Google Meet, Din Auto Kajang. Cik Anas ke? Bukan, okay. So mungkin boleh on mikrofon sebab unmute tu. Mungkin boleh perkenalkan diri juga alumni kita. Okay. Assalamualaikum, nama saya Faiz. Kira sebagai seorang pengarah lah syarikat Ahlan Greenwood Sdn Bhd Groups. Salah satu syarikat yang memberi services kepada kerajaan punya kenderaan, fleets of government vehicles. Termasuklah Unit KL sendiri. Kita sendiri ada baiki kenderaan Unit KL, walaupun Unit KL ada automotive engineering tapi bas dia kita orang yang repair. Okay, alright. So Encik Faiz, boleh saya tahu Encik Faiz graduate tahun bila tu? Tu cikgu saya tu Edilan. Oh, okay. Terima kasih. Sebelum dia ada rambut banyak sikit lah. Selalu kontak Din Rod Tahun tak silap tahun 2000 aja tu. Tahun 2000 lah. Sekali dengan tahun 2000. Okay, lama tu. Alright, so memandangkan kita ada dua alumni kat sini kan. Jadi tadi Cik Firdaus pun ada share jugalah. So macam Cik Firdaus dan Cik Faiz lah selaku alumni kan. So jadi macam dari segi peluang pekerjaan lah sebenarnya graduan daripada otomotif ni. Sebab selalunya bila ibu bapa kan nak menghantar anak dia sambung untuk dalam program otomotif. So salah satu soalannya adalah adakah anak saya akan dapat pekerjaan bila habis nanti kan. So macam mana dari segi peluang pekerjaan otomotif ni? Adakah senang dapat kerja? Itu memang soalan biasalah kan. So jadi macam Cik Faiz dan Cik Firdaus juga mungkin boleh share lah dengan adik kita dari segi peluang pekerjaan. Memandangkan Cik Firdaus dan Cik Faiz juga dalam bidang otomotif ni sendiri kan. Mungkin boleh share jugalah. Kita start dengan Cik Faiz dululah. Oh, saya dulu. Okay. Okay, kira sebenarnya macam ni cerita dia. Kita sebagai student tak boleh memilih kerja. Bila kita keluar tu nak kerja gaji sekian-sekian, tak. Saya mula-mula kerja pun foreman bawah je. Maksudnya saya kerja di Proton mula-mula dulu. Saya kerja dekat minyak hitam apa semua. Belajar lah, kita belajar. Lepas tu baru kita upgrade diri kita. Memang kita ada diploma, ada degree, ada master. Tapi kita tak nak. At least kita tahu dari bawah macam mana orang kerja susah. Bila kita dah susah, kita tahu macam mana orang bawah kerja berapa kerja. Kira kita dah jadi bos kan. Maknanya orang tahu, kita tahu oh kat bawah ni kerja lagi susah sebenarnya. So kita pandang dari bawah sampai ke atas. So jangan kita orang kata dah belajar tinggi mendabik dada pula. Maksudnya pengalaman tu penting juga pengalaman daripada bawah. Okey, betul. Yes. Untuk kata nak dapat kerja susah tak? Untuk dapat kerja banyak sebenarnya peluang nak dapatkan kerja. Cuma itulah saya kata tadi, sama ada kita nak memilih ataupun tidak mahu memilih. Okay, alright. Okay, so macam Cik Firdaus pula mungkin boleh share jugalah kan dari segi peluang pekerjaan ni dalam bidang otomotif. Okay, bagi pendapat peribadi saya lah, bidang otomotif ni untuk dapatkan kerja bagi saya sangat mudah. Even macam Cik Dilan cakap tadi, dia ada listkan setiap company yang datang untuk pinang student-student ni. Kalau kalau dekat tempat saya sendiri pun banyak sangat company tak terlayan nak ambil
technician, nak ambil service advisor, parts warranty, semua tu kan. So actually automotive ni sangat kompetitif dan dia mempunyai banyak sub sektor dia sendiri. Kalau kita tengok macam sahabat saya daripada kumpulan saya sendiri dulu masa saya belajar dulu, ada yang buat marketing automotif, ada yang kerja dekat kilang sebagai engineer, ada yang jadi cikgu, ada yang jadi technician, so ada yang jadi entrepreneur juga sebab UniKL memang dia nak lahirkan banyak entrepreneur. Itu adalah objektif MARA silap saya. Dan sebagi saya graduan otomotif memang sangat-sangat dikendaki lah dekat industri. Yes, sebab macam betul, sebab biasalah para pelajar sebelum ni, adik-adik yang dalam ni mungkin sebelum ni tidak didedahkan mungkin dari segi peluang pekerjaan kan. So bila kita cakap otomotif, oh nanti aku jadi pomen lah kan. So jadi pomen dekat workshop kan. So biasanya itulah yang selalu bermain lah di fikiran adik-adik kita. So jadi sebenarnya seperti yang Cik Firdaus dan Cik Faiz juga dah share, sebenarnya dari segi otomotif ni dia meluas kan. So macam mana adik-adik tengok sebuah kereta tu, dalam tu sebenarnya pelbagai macam-macam bidang sebenarnya ada dalam part otomotif tu sebenarnya kan. So tak apa, kita akan ada dalam keadaan pandemik. So adakah PKP kita bersambung lagi ni? Kan? Okay, so jadi para pelajar kita pun sebenarnya dah rasanya dah setahun lebih lah dah belajar dalam keadaan online disebabkan pandemik. So jadi macam saya nak tanya Miss Hani sendirilah sebagai pensyarah, macam mana Miss Hani mengajar student-student otomotif yang teknikal ni dalam keadaan online? Sebab saya juga mendapat orang kata pertanyaan jugalah, kerisauan ibu bapa yang mengatakan anak saya ambil teknikal tapi macam mana nak mengajar secara online kan, sebab otomotif teknikal. So mungkin Miss Hani boleh share lah macam mana pelajar kita belajar dalam keadaan online walaupun bidang teknikal. Silakan Miss Hani. Okay, terima kasih Puan Farah. Okey, untuk waktu sekarang masa kita tengah menghadapi pandemik ni memang tak dinafikan lah, memang agak tough daripada segi pengajaran kepada student-student yang ada lah. Especially untuk technical part, okay. Kalau macam teori itu tak ada masalah kan, kita boleh share slide, kita boleh buat Q&A session dengan students ataupun kita boleh minta students untuk present sendiri, ya kita boleh nilai dia secara verbal lah, okay. So untuk praktikal biasanya buat masa sekarang kita lebih kepada online practical video lah, okay. So contoh dia macam kita provide students dengan online technical video, okay, untuk students tengok, okay. Dan kita akan ada turut bersama dalam video tersebut untuk kita explain pada students each of the process ataupun prosedur yang terlibat dalam practical tersebut. Okay, contoh dia macam kita buat service engine lah. Okay, memang untuk kita buat practical secara secara nyata tu mungkin agak susah lah. Takkanlah macam contoh kita nak buat servis minyak hitam, kita turun bawah, kita buka kereta, mungkin itu agak sukar. Tapi kita masih boleh sediakan video tersebut pada students untuk student melihat setiap prosedur yang betul untuk kita bagi tahu macam mana cara terbaik untuk kita repair ataupun buat servis engine oil tadi. Okay, maknanya bukanlah kita macam okay kamu tengok je lah dekat video mana-mana yang kamu jumpa. Kita tak ada dalam macam tu, okay. Maknanya kita akan sediakan dan kita akan explain untuk students untuk temporary time ni lah, okay. Melainkan kita dah dibenarkan untuk melakukan praktikal secara nyata, maksudnya yang boleh pergi kampus,
Itu mungkin lain lah. Okay, macam contoh macam Cik Dilan sendiri pun Cik Dilan banyak mengajar praktikal lah. Okay, macam saya banyak teoretikal, ada juga praktikal. Macam Cik Dilan, dia akan ada dalam kelas untuk tunjukkan kepada students setiap cara untuk macam contoh wiring diagram kan, macam mana sambungan wire tersebut, komponen apa yang terlibat. Okay, dia akan explain one by one. Okay, sebab ada setengah-setengah tenaga pengajar memang ada apa orang kata bahan mengajar untuk praktikal punya. So, contoh dia macam contoh dia ada contohlah komponen brake. Maknanya kita boleh gunakan komponen tersebut untuk kita tunjuk pada student dan kita boleh explain pada student cara-cara yang betul untuk kita buat praktikal dalam kelas. Okay. Itu adalah untuk praktikal lah. Secara rasanya memang semua adalah online, tapi kita tunjuk prosedur yang betul lah untuk students supaya dia lebih faham. Selain daripada itu, kita juga akan macam minta students untuk search, untuk belajar, dan sekiranya macam ada sebarang persoalan, dia bolehlah macam bersoal jawab dengan tenaga pengajar untuk lebih apa orang kata dapat explanation yang lebih jelas berkenaan apa yang ni. Sebab kita sedia maklum setiap kenderaan dia akan berbeza sedikit daripada segi apa orang kata mungkin teknologi ataupun ni, tapi konsep dia adalah sama juga. Contoh macam service engine oil, mungkin kedudukan kereta Jepun dekat belah kanan contoh kan. Kereta Continental belah kiri tempat tuang minyak enjin contoh. Tapi konsep dia sama je. Maksudnya cara sama, cuma mungkin kedudukan lah. Jadi benda-benda macam tu kita boleh explain lah kat student supaya dia lebih faham. Okay, alright. So mungkin Cik Dilan juga ada pengalaman mengajar pelajar teknikal dalam online. So tadi Miss Hani pun dah share. Cik Dilan pun mungkin share juga. Okay, saya sebenarnya teruja lah sebab saya ada join satu training tau. Macam training ni secara FB untuk training kita panggil untuk wiring rumah. Okay, jadi bila dia buat wiring rumah tu, dia kata kenapa dia tenaga pengajar tu sendiri pun dia kata kenapa tak boleh belajar through online. Okay, jadi saya pun cuba implement lah. Okay, jadi apa yang first saya implement, bila saya buat wiring, saya akan tunjukkan video, saya letakkan video dan saya buat wiring di board dekat lab di lab di UniKL. So saya tunjukkan contoh wiring untuk macam mana satu lampu untuk on menggunakan relay. So ada relay, ada lampu, ada switch dan sebagainya. Saya buatkan satu sikit diagram dan tunjukkan macam mana dia punya proses pemasangan, link up dan sebagainya. Lepas tu saya kata okay, so sekarang ni saya nak you all buat di rumah. Maksudnya dia orang kena beli switch, dia orang kena beli wire, dia orang kena beli relay dan juga sebagainya. Dia orang kena pasang one set, dia orang pasang sambil explain. Okay. Jadi saya rasa dalam kalau dia datang ke kampus pun dia kena kos sewa rumah, sewa motor, transport dan sebagainya kan. Jadi kos tu buat pembelian barang-barang tu lah. Jadi kita kontra dengan benda tu supaya dia orang belajar. Sampai multimeter pun saya minta dia orang beli. At least orang tahu benda. Yes, sebab betul. benda ni perlu bila dia keluar nanti. Jadi benda ni dia tahu pakai. Jadi bila dia tak tahu dia akan tanya. Through WhatsApp, cik macam mana nak guna multimeter. So saya dah explain tadi. Mungkin ada sedikit dia tak faham. So kita explain kan. Jadi secara online ni saya rasa tidak mustahil lah untuk kita memberi satu, kita panggil apa, dari segi teknikal pun sebenarnya kita boleh buat juga. Sebenarnya tak ada halangan kan cik, walaupun kita dalam bidang teknikal, kita boleh sebenarnya belajar dalam online. Boleh. Betul. Tapi kalau yang kita plan pun nanti bila dia balik ke kampus, so kita akan buat dalam bentuk mungkin satu short courses lah. Secara intensif course, mungkin dalam 1 hari 2 hari kita panggil dan kita bagilah dari segi praktikal yang sebenar lah. Okay. Alright, so tak ada masalah, jangan risau. Okay, walaupun anda ambil teknikal tetapi anda pun boleh belajar secara online juga. Okay, so seperti yang Cik Dilan apply jugalah dengan para pelajar dia.
So itu mungkin dalam simple orang kata technical lah, okay, yang boleh dibuat secara online. So mungkin dari segi technical process, hands-on proses yang lebih besar, so itu macam Cik Dilan cakap, akan datang ke kampus dan akan fokus untuk praktikal sahajalah. Okay, so jangan risau. Dari segi knowledge praktikal kita masih menerapkanlah kepada adik-adik sekiranya masuk ke Uni KLMFI untuk program automotif. Alright. So kita ada student kita sendirilah, Birin tadi kan, Abang Birin kita. So Abang Birin kita mungkin boleh share juga macam mana dia sendiri yang belajar secara online dalam musim pandemik ni untuk program automotif. Mungkin boleh share? Boleh. Yes. Okay, sepanjang pandemik ni, bermula saya masuk daripada semester 1 tu. Lepas tu saya stay di hostel lah sampai sekarang. Sebab tak boleh balik. Jadi saya stay dekat hostel dan belajar secara online lah. Bagi saya belajar secara online ni dia okey je sebenarnya. Dia bergantung kepada diri kita sendiri. Bila kita nak dapatkan sesuatu tu, kita kenalah disiplinkan diri. Contoh macam ada kelas waktu pagi kan. Contoh pagi tu kelas pukul 8. Jadi kenalah ni sharp. Sebelum pukul 8 kita dah join dah. Tapi ini memang berbeza daripada kelas biasa ataupun face to face lah. Lagi satu kalau subjek contoh subjek bengkel seperti yang Miss Hanan dah beritahu tadi, dia akan lecturer akan bagi video dan cara-cara untuk buat ni, untuk cover topik ni, topik itu. Kita boleh rujuk video tu balik. Rujuk video tu dan kita mempelajari sesuatu yang baru lah. Dan video tu bukannya just macam dia just tunjuk macam tu je. Dia full lah, full bagi step apa semua. Jadi video tu pun boleh dijadikan sebagai rujukan lah untuk kita buat betul-betul hands on. Contoh kalau buat test tu, contoh nak buat macam video kan, video untuk practical video lah, diberi tugasan untuk buat video, practical video. Jadi video tu boleh dijadikan sebagai rujukan. Itu adalah dia punya strength lah. Tak adalah kita macam video tu kita tak boleh nak buat apa. Setakat ni apa kita dapat, bila lecturer bagi video, kita boleh dapat tangkap dah. Dia macam ni buat dia. Step dia dah ada, jadi kita nak apply je. Sebab kita sekarang kan ada pandemik, jadi tak boleh nak apply ramai-ramai lah dekat workshop. Jadi kita boleh apply seorang-seorang. So benda tu kadang-kadang dia boleh jadi lebih fokus. Dan kita boleh dapat sesuatu achievement lah bagi diri kita kan. Kita buat benda tu, lepas tu jadi. Dan lebih fokus lah. Jadi bagi saya online ni okey je, tak ada masalah. Tak ada mengganggu apa-apa ni lah. Practical pun okey. Okay, alright. So far Birin okay Belajar secara online, okay. Tak ada masalah. Okay, alright. So itu dari segi pandangan pelajar kita sendirilah, okay. So insyaAllah tak ada masalah. So kita pun harap keadaan pandemik negara kita pun semakin hopefully lah semakin okay. So insyaAllah lah mungkin tahun depan kita dah boleh seperti sebelum ni lah pada tahun 2019 kan. InsyaAllah sama-sama kita doakan Okay, so untuk program contoh macam diploma automotif ataupun program bachelor sendiri kan. So sekiranya macam para pelajar masuk, contoh pelajar lepasan sijil masuk ke diploma automotive engineering di Uni KL. So macam di Uni KL ni specialnya kita ada menyediakan pindahan kredit ataupun kita panggil credit transfer. Untuk lepasan SPM tak ada lah, okay. So untuk lepasan sijil mungkin ada juga yang join sesi kita dalam petang ini. Cik Edilan pun boleh share jugalah dari segi proses pindahan kredit dan sebagainya. Okay. Okay, untuk kredit transfer kita panggil perpindahan kredit Okay, untuk student ataupun pelajar-pelajar yang daripada IKM, dari segi IKBN, ILP dan sebagainya yang mengambil sijil okay, yang mengambil sijil,
ataupun mungkin ada di kalangan ni daripada yang dah ada diploma daripada institusi yang lain. Okay, so untuk sijil kebiasaannya kita ada pindahan kredit berdasarkan kepada kos yang diambil lah, sebab kadang-kadang ada kos daripada body repair, ada kos yang daripada jentera berat, ada yang jentera pertanian dan sebagainya. Okay, jadi maksimum kredit lah saya boleh katakan secara roughly secara average roughly kredit yang boleh ditransfer setakat ni saya tengok kebanyakannya sehingga 16 credit hours. 16 credit hours. Okay, jadi bermaksud kalau 16 ni kita dah save satu semester lah. Kalau ikutkan satu semester. Dan sekarang ni kita tengah review kita punya subjek ni untuk kita memberi lebih lagi lah untuk credit transfer ni. Jadi kalau daripada sijil tu mungkin dia boleh cut short dalam masa setahun. Nanti kita akan revise balik, kita akan tengok. Tapi setakat ni dalam satu semester ke satu semester setengah untuk student ni dapat credit transfer 16 credit hours dan sebagainya lah. Macam tu. Okay, alright. So jadi mereka boleh kurangkan lagi masa lah sebenarnya, instead of 3 tahun untuk diploma dan 4 tahun lah untuk degree kan. Okay, so kalau untuk pindahan kredit nak tahu dengan lebih lanjut nanti boleh personal lah contact dengan kami. InsyaAllah kami akan bantulah dari segi untuk pindahan kredit. Okay, so okay, jam dah menunjukkan 46 minit. Okay, tak apa, kita ada masa sikit lagi. Cuma saya ada perasan lah di bahagian ruangan chat ada persoalan daripada Hadi Basri So Assalam, dia tanya apa perbezaan lah dari segi pembelajaran diploma teknologi automotif di IKM Bursary atau IKM Tasha berbanding diploma di UniKL. Apa perbezaan dia? Mungkin Cik Edilan ataupun Miss Hani boleh bantu untuk jawab. Okey, di diploma teknologi Okey, diploma teknologi tapi di UniKL diploma engineering. Kita ada kejuruteraan teknologi. Okey, jadi ada perbezaan sedikit lah. Dari segi perbezaan ni sebenarnya tak banyak lah. Cuma kalau kita tengok dari segi kalau di UniKL MFI ni dia ada subjek-subjek elemen-elemen kejuruteraan yang mana kita boleh berdaftar di bawah Board of Engineers lah. Sebab tu kita ada elemen kejuruteraan tadi. So elemen kejuruteraan ni juga salah satu elemen yang penting bila kita nak buat analisis. Sebab kita ada nanti bila di akhir kita punya pembelajaran kita ada projek-projek, kita panggil final year project. Okay, yang mana di final year project ni kita punya elemen lah. Contoh-contoh elemen ni contohnya macam student boleh buat design. So mungkin di IKM Bursary dia tak ada, mungkin lah saya tak pasti. Cuma kalau kata kalau teknologi ni kita ada CATIA yang mana student boleh lukis, kita tu soft skill lah yang mana perlu bila dia join macam company vendor, contoh vendor untuk perkilangan kenderaan. So dia kena belajar melukis. Sebab saya ada juga dapat feedback daripada student daripada yang dah habis, dia kata cik CATIA ni penting lah cik, sebab pasal dekat industri dia orang banyak menggunakan design ni. Maksudnya yang join industri lah, yang join industri manufacturing dan sebagainya. So dia ada skill ni. Lagi skill-skill lain contohnya macam static dynamic untuk dia macam calculation. Ni yang dalam engineering. Kalau teknologi dari segi practical lebih kurang sama. Contoh practical dalam bidang automatic transmission. So kita pun ada implement automatic transmission. Cuma perbezaan ni tadi saya kata ada lebih dia dari segi engineering tadi. Maksudnya kejuruteraan lah. Kejuruteraan. Mungkin Miss Hani ada nak tambah? Okey, saya setuju dengan pendapat Cik Edilan. Okay. So selain daripada tu, soft skill yang kita ada untuk diploma automotive engineering dekat kita punya UniKL MFI, dia ada juga mengajar macam untuk subjek-subjek yang macam lain. For example macam daripada segi macam Cik Edilan cakap tadi lah, kita ada drawing and then kita ada belajar untuk komputer ataupun penggunaan software-software yang
relate dengan automotif lah. Okay, macam contoh dia untuk buat research ke ataupun untuk kita guna pakai tengok implementation pada kenderaan. Okay, macam mana daripada segi penggunaan mesin-mesin yang ada dekat workshop kita mungkin sedikit berbeza dengan apa yang ada pada IKM lah. Okay, daripada segi macam contoh Cik Edilan beritahu tadi, kita ada implementation of multiplexing for example. Okay, itu adalah salah satu orang kata advantage untuk Unicare MFI punya students bila dia keluar nanti. So in term of macam soft skill yang Cik Edilan cakap daripada segi communication, okay, sebab kita ada juga memberi peluang pada students untuk diorang bergiat secara aktif dalam automotive engineering untuk terbabit dalam macam pertandingan-pertandingan yang sedia ada supaya dia lebih dapat menjati dirikan dia daripada segi communication, daripada segi confidence level untuk dia berurusan dengan dunia pekerjaan sebenar nanti. Okay, so rasanya lebih detail penerangan yang diberikan oleh panel kita. So harap menjawablah persoalan daripada peserta kita lah, adik-adik di bahagian ruangan chat. Okay, so ada lagi soalan daripada Taufik Mustaqim. So Assalamualaikum, nak tanya, kami semua akan belajar bidang kereta sahaja atau semua bahagian? Contoh macam bas ke, lori ke? So mungkin Cik Dilan ataupun ni lah Miss Hani boleh jawabkan. Okay, setakat ni apa yang kita implement pada students adalah kebanyakannya adalah bahagian automotif ataupun automobil lah, kereta, okay. Tapi kalau tak silap saya, kita juga ada belajar, kita tak adalah macam implement untuk belajar kenderaan-kenderaan lain. Tapi kebanyakannya memang kita akan lebih dedahkan students untuk belajar mengenai repair ataupun servicing pada kenderaan. Okay. Mungkin Cik Jiran boleh tambah sikit kat saya? Okay. Untuk kata kenderaan bas, lori dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni pun bas, lori dan sebagainya tu dia dah ke arah penggunaan sama dengan kenderaan. Contohnya menggunakan ECU contohnya kenderaan diesel yang mana dia gunakan HDI, semua dah control by ECU. So sama dengan kenderaan lah, kenderaan yang ada. So implementation dia tak jauh. Maksudnya kita pun ada subjek yang kita namakan diesel technology. So diesel technology pun kita dah adapt kepada yang menggunakan HDI lah, air direct injection lah. Okay, jadi yang teknologi tu sama dengan walaupun pada kenderaan passenger ataupun di heavy vehicle. So malam tadi pun ada satu student call saya, dia buat praktikal di buat repairing lori. So kalau kita tengok kenderaan kereta dengan lori jauh beza tu. Tapi enjin sama. Pasal jadi enjin sama. Okay, jadi penggunaan konsep enjin post stroke cycle, enjin troubleshooting menggunakan scan tool, macam mana dia punya sistem multiplex, sebab Scania dan sebagainya pernah datang kepada tempat kita untuk training. Scania yang Bomber Bomber pernah datang training tempat kita untuk belajar multiplex, sebab dia datang bawa dia punya lori di Bomber tu. Benda tu dah jadi sama. Okay. Sama dia punya sistem, sama dia punya troubleshooting sama dan sebagainya. Okay, mungkin Cik Faiz daripada alumni kita pun boleh tambah sikit. Jadi sebenarnya boleh nak tambah sikit saya tak agree lah kalau dia kata repair kereta saja. So, saya share kan, ini saya repair kereta kebal ni, saya repair. Oi, kereta kebal. Kereta kebal, saya repair kereta kebal. Okey. Ada lagi hovercraft dan sebagainya, saya ada repair beberapa jenis lah. Tak dapat nak sharekan gambar, tapi automotif ni yang kita belajar dekat MFI ni memang betul kita belajar basic.
apa yang basic kita belajar tu kita implementkan pada kenderaan yang berbeza. Maksudnya kereta api guna enjin diesel. So enjin diesel kita belajar dekat MFI. Sama juga kita belajar enjin diesel. Kita boleh implement dekat macam tadi kereta kebal. Selain daripada kereta kebal, kita ada enjin lori, bas. Lepas tu enjin rotary kita ada belajar. Enjin bi-axle pun kita ada belajar. Semua jenis enjin kita ada belajar di MFI. Kita boleh repair hovercraft, helikopter. Walaupun bukan bidang aviation, enjin dia tu sama sebenarnya. Okay. So yang penting adik kena faham basic. Tak faham basic. Kalau nak suruh saya buat kereta kebal sendiri, saya tak boleh repair. Tapi sebab kita dah tahu basic, jadi kita kena memberanikan diri lah untuk dalam industri ni. Kalau kita hanya ingat kereta je, saya rasa tak maju. Nak majukan diri, balon je apa yang ada. Betul. Sebab itulah macam Cik Faiz kata pentingnya basic kan, tahu daripada bawah. So bila adik-adik tahu basic tu sebenarnya otomotif ni sebenarnya macam Cik Faiz katalah meluas. Even boleh juga servis kereta kebal tu saya pun terkejut, boleh rupanya. Okay, so tak jadi masalah sebenarnya sekiranya adik-adik kalau masuk ke dalam program otomotif ni. So dari segi peluang pekerjaan banyak, bukan sahaja fokus pada kereta. So kita fokus juga kepada lori, adik-adik akan belajar juga enjin diesel dan sebagainya. Okay. So jadi seperti di ruangan chat saya ada nampak juga ada banyak persoalan. Terima kasih kepada tim Unique MFI dan juga pensyarah daripada Automotive Engineering yang membantu untuk menjawab persoalan kita di bahagian ruangan chat. Okay. Cuma saya juga nak highlightkan di sini ada satu soalan yang saya nak share, iaitu daripada siapa tadi? Haziq. Dia tanya pasal MARA tadi. So Muhammad Adam, so adakah semua akan mendapat pinjaman pelajaran MARA? Okay, so UNIKL, so Universiti Kuala Lumpur kita adalah institusi pendidikan MARA di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA. So sekiranya adik-adik masuk untuk program Diploma Engineering Teknologi Automotive Maintenance di UNIKL MFI, so adik-adik layak untuk memohon pinjaman pelajaran ni. Pinjaman pelajaran MARA yang which is saya rasa banyak membantulah adik-adik. So mungkin Birin boleh share kot. Birin mesti dapat pinjaman MARA kan? Ada tak? Ada. Okay. So mungkin Birin juga boleh share lah juga dengan pendengar kita dari segi Birin pun juga peminjam pinjaman pelajaran MARA. So setakat ni banyak tak membantu dari segi kos hari hidup Birin dan sebagainya? Mungkin boleh share juga? Untuk pinjaman MARA, bagi saya pinjaman tu memang amat membantulah. Sebagai seorang pelajar yang sekarang ni kena ada keperluan kan, kena ada keperluan sendiri, keperluan belajar. Jadi benda tu amat membantu. Dan satu lagi, pinjaman MARA ni dia pinjaman boleh ubah. Itu yang best lah dia. Pinjaman ubah. Jadi, yes. Pinjaman MARA ni pinjaman boleh ubah, which is dia banyak sangat memberi manfaat lah kepada adik-adik sekiranya adik-adik membuat pinjaman pelajaran MARA. Okay, so sebab pinjaman pelajaran MARA ni sebenarnya dia nak bantu anak-anak Bumi Putra untuk sambung ke peringkat yang lebih tinggi lagi. So dari segi allowance hari hidup seperti Birin pun dia dapat juga allowance hari hidup pun membantulah adik-adik ketika belajar di UNIKL MFI. Okay, so jangan risaulah dari segi pinjaman pelajaran MARA. So boleh memohon selepas adik-adik masuk ke UNIKL nanti. Okay, so saya nampak jugalah dekat bahagian ruangan chat kita ni sebenarnya ada juga yang jejak kasih kan, macam kenal je dari IKM Kuching dan sebagainya. So kenal Cikgu Nizam tak? Okay, so sebenarnya terima kasih lah, ramai juga alumni kita yang join pada petang ni sebenarnya. Okay, so selain daripada Cik Faiz, Cik Firdaus, kita ada Cik Zakaria. Ada lagi kalau mungkin saya tak perasan alumni yang lain. So saya nak cakap terima kasih kerana join sesi kita pada petang ini. So jadi jam dah menunjukkan 4:20. So
sebelum kita akhirilah sesi pada petang ini. So disebabkan ada alumni yang join, so jadi saya nak kepada Encik Faiz lah, mungkin boleh memberi sedikit orang kata nasihat ataupun kata-kata semangat lah untuk adik-adik kita yang ada yang mungkin dalam ni yang dah mohon program otomotif ataupun yang belum mohon. Mungkin boleh beri mereka sedikit semangat lah orang kata. Okay, silakan. Okay, kira ni saya bagi tahulah pengalaman belajar saya dulu dengan cikgu saya dulu, Cik Idilan, lepas tu apa nama ni? Arwah, dulu ada satu cikgu juga, saya pun lupa, tak ingat namanya arwah apa. Cik Idilan mungkin ingat kot, saya tak ingat. Apa nama ni, kira kita nak datang, nak belajar, so kita menunjukkan semangat sikap nak belajar. Kalau kita datang nak main, so jangan membazir dia orang kata. So lebih kalau kita datang nak belajar, insyaAllah cikgu-cikgu akan tolong kita. Boleh tanya dengan cikgu Idilan, saya duduk hari Sabtu Ahad, kadang tak balik, hari raya pun tak balik kadang. Tanya dia dulu. Nak menyiapkan kertas apa semua dululah. So kalau student boleh tunjukkan orang kata semangat macam tu, saya rasa insyaAllah dia orang akan maju jaya di masa hadapan. Yang penting tu saya kata tadi, nak ada semangat lah. Jangan datang nak main-main, tak ada lah. Lebih baik jangan berhabiskan duit mak bapak. Dulu saya masuk MFI dulu mula-mula, soalan dia tanya, apa yang awak boleh buat pada negara? Jangan tanya apa yang negara boleh buat pada awak. Itu first saya masuk dulu. Dahsyat soalan tu. Orientasi, saya ingat lagi sampai sekarang. Okey, itu saja. Maksudnya soalan tu memang memberi impact lah sebenarnya kepada Encik Faiz Ya, betul. Okay, alright. So Encik Firdaus, mungkin boleh berikan jugalah kata-kata kepada adik-adik kita ni sedikit sebanyak, silakan. Okay, saya rasa buat masa sekarang dan masa hadapan pembelajaran kita punya sertifikat diploma semua tu bagi saya masih relevan. Kenapa? Sebab dia adalah salah satu kita punya pasport untuk kita menceburi dalam industri. Kalau macam kita masuk kosong, especially macam kita cakap kita ada SPM dan kita nak try masuk kerja kan, dia akan tapis dulu dan dia akan check kita punya academic background. In few years time, I think lagi challenges. You need to have someone yang ada those package kan. Lagi satu, kalau macam kita sambung belajar ni, kalau kita ambil orang, saya ada pengalaman ambil pekerja. Bila saya ambil pekerja someone yang ada academic background dengan someone yang ada experience, the way they thinking is different. Compare macam let's say kita bagi dia task, budak yang ada academic background ni dia lebih calm, lebih bertenang, and then dia fikir secara logik, reasoning semua. Dan bagi saya suka cara mereka kerja. Sebab tu industri pun berfikiran yang sama. Bila dia orang nak ambil pekerja, dia orang akan tengok dia orang punya academic background dulu. Okay? Yes, maksudnya akademik dari segi teoretikal juga penting. Penting sebenarnya apabila adik-adik nak pergi bekerja di industri nanti. Betul Cik Firdaus? Yes. Betul. Okay. Sebab betul seperti yang kita pun tahu kan. So orang kata apa, timbullah ilmu sehingga ke liang lahat maksudnya ilmu tu kena sentiasa kita pelajari, okay, dan sentiasa kita carilah. Okay, so alright, so Cik Miss Hani ada ke? Miss Hani kita mungkin Ya, ada. boleh. Tapi itulah internet saya untuk, saya tak tahu kenapa video saya tak keluar ni. Tak apa. Okay. So mungkin boleh bagi sepatah dua kata lah dekat pendengar kita yang tengah tengok kat FB Live kan, yang ada dalam Google Meet. So untuk sepatah dua kata lah sebelum kita akhiri. Okey, terima kasih.
Okay, untuk student-student lepasan SPM ataupun yang lepasan IKM yang berminat untuk menyambung pelajaran dalam bidang automotive engineering di UniKM MFI, saya sangat mengalu-alukanlah kehadiran anda semua dan seperti yang Cik Din tadi cakap, dia kata bila kita dah pilih apa yang kita nak, kita kena tahu kemampuan kita untuk kita lebih fokus dan lebih maju dalam masa akan datang. Jadi bila kita dah pilih apa yang kita nak buat tu, kita hendaklah buat dengan bersungguh-sungguh supaya hasilnya nanti adalah untuk diri kita juga. Dan bila diri kita dah ada orang kata satu platform yang bagus, jadi itulah yang kita boleh buat untuk negara kita nanti. Seperti kata alumni kita tadi. Okay? Saya berharap pada semua student di luar sana kenali potensi diri. Kamu lebih tahu apa orang kata potensi yang ada dalam diri kamu, apa yang kamu minat dan kebolehan yang kamu ada. So jangan sia-siakan apa peluang yang dah ada. Okay, kalau maksudnya kalau dah dapat peluang belajar betul-betul, buktikan yang apa yang kamu buat tu adalah satu benda yang bermanfaat, bukan yang sia-sia. Okay, itulah. Okay, alright. So terima kasih Miss Hani. Cik Edilan, so mungkin boleh bagi sepatah dua kata lah untuk pendengar kita lah pada petang ini. Okey, untuk pelajar-pelajar di luar sana pelajar-pelajar yang mungkin ada berminat untuk memohon untuk otomotif. Okey, so kalau ada persoalan lah di kemudian masa lepas ni, okey, mungkin kita boleh share kot, ada nombor telefon ke untuk pelajar-pelajar di luar sana boleh direct WhatsApp kita dan untuk bertanyakan soalan-soalan seterusnya lah. Jadi kalau ada yang berminat lah, memang minat daripada kecil ataupun minat memang dalam otomotif, okay, jadi bolehlah apply ke UniKL MFI. InsyaAllah kita akan berikan yang terbaik untuk semua applicant kita, insyaAllah. Alright, so terima kasih Cik Dilan. Okay, yang terakhir Abang Birin kita. Okay, so mungkin boleh memberilah sedikit sepatah dua kata pada adik-adik yang mungkin akan masuk nanti dan akan berjumpa dengan Abang Birin nanti di kampus. Okay, silakan. Okay, terima kasih Kak. Okay, pesanan saya kepada adik-adik yang lepasan SPM, kalau adik-adik tu terdetik nak sambung belajar untuk kos otomotif ni, tak kira lah mana-mana tempat sambung belajar pun, satu tu yang pertama adalah disiplin diri. Lepas tu kita punya misi dan visi kita. Okay, kepada rakan-rakan ataupun yang dikenali lah daripada IKM, KKTM yang nak lanjutkan pelajaran ke UniKL MFI, boleh Roger saya lah, boleh WhatsApp saya. Terutamanya dekat ni IKM Kuching Sarawak, sebab saya pun lepasan IKM Kuching Sarawak dan saya lepasan KKTM Haji Tanah. Jadi saya fokus kepada IKM Kuching lah. IKM Kuching kadang-kadang takut orang nak ni kan, segan-segan ke nak tanya. Jadi boleh direct dengan saya terus dan tak payah risau lah kalau dari Sarawak tu pergi ke Semenanjung. Kalau dah sambung dekat UniKL MFI, insyaAllah saya ada. Apa masalah boleh roger-roger je. Okay, alright. So terima kasih kepada Abang Birin kita. Abang Birin pun ada share juga nombor telefon dia. Sekiranya nak contact terus dengan Abang Birin pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, so okay, jadi sebelum kita akhiri, saya juga nak inform, okay, so pengambilan untuk Julai intake lepasan SPM dan juga lepasan CT telah pun dibuka. Okay, so boleh memohon terus secara online sahaja, secara dalam talian di website UniKL, www.unikl.edu.my. Okay, so boleh pilih sekiranya berminat untuk sambung ke program Diploma Engineering Technology in Automotive Maintenance, so boleh pilih di kampus UniKL Malaysia France Institute. Okay, alright.
So jadi kita dah berada di akhir siri kita, siri yang pertama, siri jatuh cinta yang pertama iaitu automotive engineering. So jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua panel kita yang sudi meluangkan masa untuk sesi kita pada petang ini, dan tak lupa juga kepada alumni kita yang sudi juga join untuk sesi kita pada petang ini. So diorang pun dah apa orang kata jejak kasih sesama tu, mesti lama tak jumpa. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik yang menyertai sesi kita di dalam Google Meet ataupun yang mungkin dengar secara online di Facebook UBKL MFI Official. Okay, so insyaAllah kita akan berjumpa di siri jatuh cinta yang kedua. Okay, iaitu untuk program Diploma Engineering Technology in Air Conditioning and Refrigeration pada minggu hadapan hari Jumaat, waktu yang sama 3 petang. Okay, alright, so saya rasa itu saja. Jaga diri semua, take care. Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, bye, thank you semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Thank you. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cik Dilan. Ya, sama. Alumni kita, thank you so much. Sedia semua ayo bagi semua, ayo Hayun dan Mara, ayo juang selamanya. Ayo bagi semua, ayo Hayun dan Mara, ayo juang selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah, semangat membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, urut tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Mara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Mara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Mara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Mara, ayo juang selamanya. Kawan ayo, 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 UBKL Jempol dan rempol, ayo, ayo, UBKL. Ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Mara,